Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke FOC. Insta360 salah satu jenama kamera yang agak baru tapi boleh dikatakan leading, especially dalam kategori kamera 360. Sekali lagi, Insta360 sudi untuk berkolaborasi dengan FOC. So mereka ada hantar dua kamera. Satunya ada Insta360 One X2. So yang ni dah kali kedua untuk yang model ni. Dan yang paling terbaru adalah Insta360 Go 2. Yang ni aku baru nak test lah untuk kali ni. Okey, kita cerita sikit pasal Go 2 ni. Walaupun Go 2 ni daripada company Insta360, tapi Go 2 ni dia bukan kamera 360. Ianya adalah action kamera biasa, wide angle sahajalah, bukan 360 punya kamera. Dan Go 2 ni bukan line up ataupun update kepada kamera-kamera yang sebelumnya, juga bukan competitors kepada GoPro. Bagi akulah, Go 2 ni adalah eksperimen ataupun percubaan daripada Insta360 untuk buat kamera-kamera yang bersaiz mini, kecil macam ni, tapi boleh menghasilkan footage yang berkualiti, sangat versatile daripada segi angle yang kita boleh dapat daripada kamera ni, dan khas untuk posting ataupun untuk kegunaan untuk posting yang pendek lah, untuk social media punya posting. Untuk harga, set yang paling basic untuk Go 2 ni korang boleh dapat dengan harga 1299. Untuk One X2 ni 1899 yang paling basic. Dan just untuk compare harga, GoPro Hero 10 harga dia paling basic 2399. Jadi perbezaan daripada segi harga tu memang banyak. Jadi GoPro 10 dengan Insta360 Go 2 ni memang bukan competitors lah, bukan pada range harga yang lebih kurang sama. Jadi Go 2 ni memang untuk pasaran yang tersendiri lah, untuk target market yang tersendiri. Okey, pasal yang Insta360 hantar dekat aku tu memang datang dengan banyak gila aksesori, tapi aku skip lah part unboxing ni. Kita terus kepada kamera test. Baru-baru ni aku ada satu trip ke Greek. Aku ride ke Greek untuk satu urusan kerja, tapi aku ada masa free pada waktu belah petang tu. Jadi aku decide untuk bawa Go 2 ni dalam trip riding aku ke Greek tu untuk aku test. Aku nak pergi ke satu spot dekat area sana lah. Then aku bawa lah sekali X2 ni sekali. Jadi jom layan vlog perjalanan aku ke Greek menggunakan kedua-dua kamera daripada Insta360 ni. Aku akan menggunakan dua kamera Insta360, dan yang paling baru sekali adalah yang ni, Insta360 Go 2. Salah satu model terbaru lah untuk Insta360, tapi taklah baru sangat, dalam bulan 3 bulan 4 macam tu diorang launch. So diorang baru je hantar kat aku, minggu lepas aku terima. So untuk trip ni aku akan gunakan Insta360 Go 2 ni untuk aku punya helmet cam lah. Kalau korang boleh tengok dia punya size memang kecil gila ni. Tengok size dia, besar aku punya ibu jari je dia punya size. So setakat ini adalah action camera yang paling kecil lah, dengan kemampuan video yang berkualiti lah. So yang ni yang paling kecil untuk action camera. Dan untuk view daripada depan, angle depan, aku akan menggunakan Insta360 One X2. So yang ni juga dia orang hantar kat aku juga minggu lepas. So aku ada dua lah, aku akan gunakan dua kamera ni untuk orang cakap on board video kan. Yep. Okey, untuk video semasa riding ni korang boleh refer remarks dekat bawah tu untuk bezakan dari kamera mana satu footage yang ditayangkan. Untuk wind reduction, bagi aku X2 lagi better. Daripada segi sound, bunyi angin tu agak kurang. Yang korang dengar sekarang ni aku dah reducekan sound level dia untuk tak binginkan telinga korang lah. Dari segi stabilization, kedua-dua kamera ni mampu menstabilkan footage atas motor ni dengan baik. Sekali lagi, X2 dia skor lebih sikit lah kalau nak dibandingkan dengan Go 2.
Okey guys, layan dulu view gunung, tasik, sungai dalam perjalanan ke Greek ni. Sampai kat Greek, aku settlekan kerja sikit dan lepas tu aku teruskan perjalanan. Okey guys, kita layan view dulu. Kesemua footage ni adalah raw daripada kamera. Aku tak ada buat color grade. Yang aku nampak bezanya X2 ni dia lebih biru dan lebih natural. Dan untuk Go2 ni dia lebih hijau sikit dan ada orange-orange sikit dalam kondisi pencahayaan yang sama. But still okey lah, cantik juga. Okey, part ni aku tak pasti kenapa tiba-tiba footage dia sengit macam gitu. Dan tak lama lepas tu bateri Go2 ni habis. Sampai ke destinasi yang nak dituju tu hanya ada rakaman daripada X2 sahaja. Okey, kita layan off-road, mandi lumpur sikit motor ni. Jadi aku dah berhenti dekat satu spot macam campsite lah. So sekarang ni aku punya trip ni, aku punya misi, aku nak cari tempat untuk aku turunkan aku punya kayak. In case kalau aku nak kayak kat Tasik ni, kat Tasik Bersia ni, aku tak tahu lah kat mana aku nak turunkan kayak sebab banyak kawasan ni bertebing tau. So aku nak usah-usah ada kawasan yang boleh turunkan kayak. Oh ni tempat boat ni. Ini tempat boat. Oh, tempat boat. Boleh lah kalau nak turun kayak, tapi tinggi juga lah kalau seorang. Satu orang jenuh juga lah. Kenapa air macam ni lah.
Okey guys, ni dia Tasik Bersia terletak di hulu Sungai Perak. Kalau ke arah hulu lagi akan jumpa empangan Temenggur dan seterusnya hutan Royal Belum, di mana permulaan ataupun mata air bagi Sungai Perak. Kalau mengikut arus sungai ke arah hilir akan jumpa empangan Bersia, empangan Kenering dan seterusnya Sungai Perak yang panjang menuju sampai ke Bagan Datuk sana. Kita sekarang ni berada dekat Tasik Bersia, Gerik. Perjalanan yang memang betul-betul mencabar. Aku tak jangka dia punya jalan jadi macam gitu. Tu lah sebab aku rasa mungkin musim hujan. Sekarang ni kan dah tak musim tergujuh kan. Air selalu hujan. Jalan dia teruk sikit lah. Dan satu lagi yang aku tak expect adalah air Tasik ni. Air Tasik ni jadi keruh gila. Dah macam Sungai Perak dekat Bota sana tu. Oh tu dia air dia. Dan tengok motor. Nasib baiklah aku dah tukar tayar Corsa Cross S ni. Kalau tidak takut sangkut juga ah. Habis motor. Kasut habis. Lama gila aku tak datang sini. Berapa tahun lah, 2 tahun paling kurang lah. Tapi sebelum tu lagi mungkin 3 tahun kot aku tak datang sini. Kawasan dia pun dah agak berubah lah. Banyak rumput-rumput, banyak pokok-pokok besar. Dulu pokok kecil-kecil je. Dan yang paling sayang sekali, air tak cantik hari ni, air tak jernih lah. Mana nak mandi ni? Tengok air dia. Kalau tidak biasa kat sini air dia memang jernih lah. Sebelum ni aku datang. Mungkin tu bukan musim tergujuh. Okay guys. So ni antara spot-spot yang boleh dijadikan sebagai campsite lah. Untuk pasang hammock. Ada beberapa spot. Sini pun okey. Ni jauh sikit lah dari tempat aku parking tadi. Aku dah jalan kat tepi-tepi ni. Tempat ni memang luas lah. Kalau untuk tent memang terbaik lah. Memang terbaik kat sini lah. Dia luas, dia boleh lah dikatakan rata juga. Tapi kalau untuk hammock tak boleh lah kat sini. So inilah pemandangan Tasik Bersia waktu air keruh. Bukan waktu air jernih. Waktu air jernih lagi cantik kan. So aku memang dikelilingi hutan lah. Memang tak ada apa kat sini. Orang pun tak ada setakat ni. Tapi aku nampak lah track-track ada motor masuk. Mungkin semalam ke pagi tadi ke. Oh, motor aku dekat atas sana. Jauh juga. Tapi aku nampak ada banyak ni lah. Kesan-kesan ni. Aku tak pasti sama ada kerbau ataupun abang long yang lagi satu tu. Sebab boleh tahan besar tak. Tapi aku rasa kalau abang long tu dia ketul-ketul lah. Yang ni mungkin kerbau kot. Aku pun tak sure. Tu. Mungkin kerbau atau lembu kot. View campsite macam gitu. Cantik ke lah. Tapi aku tengok ada banyak juga lah kesan-kesan. Ada macam orang camping baru-baru ni juga. Sampah pun boleh tahan banyak juga lah. Oh, tapi hari ni tak ada orang. Aduh. So, aku parking motor tadi kat situ.
Dan on the way balik tu aku test kamera dalam keadaan low light pula. Time ni dah dalam pukul 6.40, 6.45 petang. Dan selepas hujan, jadi ni adalah rupa footage dia dalam keadaan low light. Untuk footage low light dia okey, boleh tahan. Tak adalah noise banyak sangat dan agak clear. Untuk kamera sebesar ibu jari, agak impresif. Dan untuk 1x2 boleh nampak lebih detail, especially dekat bahagian langit tu. Cuma pada waktu ni lens dia ada air sikit. Ok guys, so tu tadi penggunaan pertama aku untuk kamera Insta360 Go 2 ni sebagai vlog kamera dan juga onboard kamera sewaktu riding. Dan untuk bateri tu tadi, selepas lebih kurang 3 jam lebih perjalanan, sewaktu aku nak guna dah dekat-dekat nak masuk off-road tu, bateri dia matilah. Tapi tak adalah aku gunakan sepanjang 3 jam perjalanan tu, aku record sekejap-sekejap je sebenarnya. Dan untuk charge dia, kita boleh gunakan dia punya casing ni. Casing dia ni satunya boleh dijadikan sebagai charger. Cara dia, kita masukkan dia saja. Dia jenis magnetik. Kita boleh gunakan dia sebagai charger. Dan casing ni juga boleh jadi sebagai controller lah. Suatu untuk kalau nak record ataupun untuk tukar mod, kita boleh gunakan dia punya charger ni. Untuk yang vlog tadi tu, lepas aku masukkan dia dekat charger ni, lebih kurang dalam 5 minit aku dah start boleh guna balik lah. Dan aku boleh sambung vlog aku dekat port aku lepak tu. Selain dia boleh digunakan kamera sahaja macam gini, kita keluarkan, kita juga boleh gunakan sewaktu dia charger lah, ataupun dekat dia punya dalam case, kita boleh gunakan untuk record juga atau untuk vlog. Ok guys, so tu tadi review non-technical aku untuk penggunaan pertama kali Insta360 Go 2 ni. Macam mana bagi korang? Baloi ke tak dengan harga dia, dengan quality footage yang boleh dihasilkan daripada kamera yang sangat kecil ni? Bagi aku, for sure aku akan gunakan lagi kamera ni di video-video aku yang akan datang untuk shot-shot yang tertentu. Ok, sekian untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang telah klik dan menonton. Aku jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.